ya habibi. Kalau laki, kalau perempuan ya habibti. So Rasul panggil ya habibi. Ya habibi ya Muhammad. Ya habibi ya kekasihku. Lagi ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mujad. Macam Syafi'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi apabila seorang itu berkasih sayang pada jalan Allah, maksud jalan Allah ni kerana Allah. Berkasih sayang itu perintah Allah. Bila kita berkasih sayang telah menaikkan perintahnya. Ini katakan jalan Allah. Jangan biarkan kasih sayang itu bercampur aduk dengan dengki dan hasad. Dalam kita bersayang tu atau mengatakan sayang, suka ke cinta ke, jangan ada di dalam hati perasaan dengki, perasaan hasad. Sama mana dengki, hasad sama. Baik dalam perkara agama pun atau perkara dunia, jangan dengki. Sepatutnya lawan bagi hasad atau dengki apa dia? Lawan bagi hasad atau dengki. Dia ini dengan mendoakannya murah lagi kemurahan rezeki. Allah pun kita doakan dia kemurahan rezeki, dilimpahkan segala keberkatan. Itu barulah lawan bagi hasad dengki. Dengki ini hasad kemana tuan-tuan? Dia tidak senang dengan kelebihan seseorang itu. Dia berazam untuk bagaimana untuk hilangkan dalam hati Ibrahim supaya ianya tidaklah memiliki keistimewaan kelebihan sesuatu itu. Itu namanya dengki. Dengki tak senang. Senang cakap tak senang dengan kelebihan kesukaan orang lain. Yang orang lain, dia kata orang lain itu bukan siapa, saudara kita juga, sahabat kita juga. Tak sepatutnya ada iri hati dengki. Bagaimana hatinya sampai tergamak berdengkinya? Padahal segala yang ada di dalam tangannya itu adalah untuk kawannya, dan segala manfaat dan maslahat akan kembali kepada kawan. Kira dari segi rasionalnya tak logik, tak sepatutnya dia ada perasaan dengki. Apa yang menjadi kelebihan kawan dari segi pangkat, harta, apa-apa yang lain, kita sebagai kawannya, saudaranya dapat manfaat daripada kelebihannya. Katalah dia alim, pandai segala ilmu, kita dapat manfaat. Apa manfaat dapat belajar? Apa kelebihan dia? Kalau dia pangkat tinggi, kita boleh dapat manfaat daripada pangkat yang tinggi. Kita boleh menyelesaikan berbagai masalah. Kuasa, dia pegang kuasa, dan kekuasaan itu kita juga dapat manfaat, dan seterusnya lain lagi. Jangan kita ada masalah tinggi. Tak sepatutnya demikian. Patutnya bersyukur di atas kurnia Allah kepada saudara kita. Apa yang saudara kita miliki, ya, kalau baik, baik bagi kita. Kalau tidak, tidaklah. Apa yang kita, kawan kita rasa, saudara kita rasa, kita pun kena merasai begitu juga. Sama-sama rasa itu. Dikatakan bila ada rasa cinta, sayang dan kasih, sama-sama lah kita tolong-menolong, bantu-membantu, ya, hormat-hormati, dan sebagainya. Jadi perasaannya sama, ya, pemahaman bersama, apa lagi, etikat, ya, kepercayaan, iman kita, matlamat kita, semuanya sama. Inilah dikatakan persaudaraan yang diikat dengan tali keimanan.
Dan tali keimanan itu lahirlah perasaan cinta, kasih dan sayang. Dari situ terbitlah segala sifat-sifat yang baik yang menjadi asas kepada pembentukan umat Islam, pembentukan warga, masyarakat dan antara manusia. Apa yang berlaku hari ini isu semasa sikit. Yang berlaku di Palestin, umat Islam di Palestin dan setengah-setengah negara yang lain, kurang mendapat sambutan dalam kesatuan. Mana nampaklah umat Islam selama ini tak satu haluan. Tapi mengaku muslim, mengaku beriman. Kenapa? Kita berbeza perasaan, berbeza pemahaman, berbeza tanggapan, berbeza dari segi memahamkan Palestin, memahamkan Al-Aqsa dan sejarah di Kota Berlin dan sebagainya. Dan ada yang sampai bersekongkol dengan musuh Islam, sedangkan dia menganut agama Islam. Ini yang menjadi isu semasa yang tuan-tuan kena memahaminya. Kelihatannya kita ni ramai, tapi bila display, bila dilihat dari aspek dalamannya, Allah lebih mengetahuinya berbagai. Banyak kita ni walaupun duduk satu dewan, satu masjid, satu tempat, tapi berbeza-beza pemahaman akidah, lebih lagi akidah dan juga perkara asas yang lain. Walaupun kita berbeza bangsa, kulit, warna, daerah, bangsa, negeri, ya, tetapi tidak berbeza dari segi akidah, syariah dan akhlak. Tiga ni jangan langsung berbeza. Ini basic atau asas. Yang kritikal sekarang ni isu umat orang Islam di dunia ialah berbeza tiga-tiga ini. Yang paling kritikal iman dan akhlak. Tengok iman umat orang Islam berbagai ya. Berbagai. Itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tanya surah apa ya? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Pendek je. Kamu lihat mereka ini boleh macam satu platform, satu parti, satu jemaah, satu apa lagi. Tapi hatinya syatta. Apa syatta? Berbagai. Ada yang suka, ada yang tak suka. Macam tadi kan sembahyang sama tu. Tapi dalam sembahyang tu samakah yang kita bahas Allah? Mungkin ada yang sebut Allah, dia tak boleh sebut Allah. Apa itu Allah? Mungkin ada yang tak faham tu. Dia tak mengaji sifat Allah yang wajib, mustahil dan harus, tidak menjaga akidah, tak baca tentang akhirat. Itu berbezanya. Dari syariat pun begitu. Mungkin berbeza dan sembahyang, tapi nampak macam sama kan. Berbeza. Ada yang faham, tak faham, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang sunat ayat, abad dalam sembahyang. Belum tak clear. Lagi lah akhlak. Berbeza akhlak. Kita ramai-ramai ni akhlak. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk, ada yang fokus, ada yang tidak. Itu tak berakhlak kan. Tak bersatu, tak sama. Itu yang Allah SWT. Itu kita dulu sampai dewan. Kita ada kuasa perhimpunkan semua umat Islam. Dia taman kerambatan ni datang siap-siap. Kata arahan penguasa, kata arahan ketua, kata arahan ketua kampung. Semua datang. Dan yang datang semua ni disatukan dengan kuasa itu tadi. Tapi pemerintah, ketua atau pemimpin mana mungkin dia nak satukan hati-hati yang hadir itu kan? Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala. Allah saja yang menguatkan apa yang dimaksudkan wahdah, kesatuan, al-ittihad, kesatuan. Kita bersatu, bersatu jamaah. Itu namanya kan kesatuan. Allah dua yang melembutkan, menyatukan hati-hati
menjadi isu orang Islam dari dulu hingga sekarang. Ya, makin ramailah juga tentu, tapi dari segi apa nama tu basicnya lemah. Melainkan kita kembali pada zaman keagungan dahulu, itu barulah zaman contoh. Suatu apa-apa pun kita kembali kepada contoh kita Rasulullah, para sahabat atau pusat-pusat. Jangan mencuci orang-orang yang belakang lepas itu. Lagi zaman habis dia khilafah Islamnya, maknanya umat Islam tidak boleh jadi contoh kecuali individu tertentu, kumpulan kecil. Tak boleh jadi contoh. Betul kan? Kembali pada Rasulullah, para sahabat dan sahabat itu contoh. Itu kita kata orang kaji dan melihatnya dalam kitab dan tengok pada seorang dalam kitab, baca Quran, hadis Nabi, baca kitab-kitab mu'tabar, turun-turunkan kita. Sebab itu untuk kita bukan semua yang pandai baca, bukan semua pandai syarahkan, bukan semua pandai, itu dah tujuannya ada kan pengajian, ada pengajian macam-macam, pengajian ceramah, nah, di pengajian forum, apa lagi? Yang biasa ni kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah asar. Di sini je tak ada. Kalau di KL di mana tempat tu, ya Allah meriah. Satu hari semalam tu lepas bayarnya kuliah. Pendek ya, tengah jam, 40 minit gitu kuliah. Oh, banyaknya ilmu. Siapa ikuti itu hari-hari tak alih. Sebab kita malah baca kitab. Kita pun tak ada asal tak baca kitab. Kalau kita ni ada asal, kita buka kitab, baca study, kita kena kuliah ya. Rugi yang tak ada tanggung kuliah bukan kena bayar. Kalau orang yang mahu hati, yang menilai, ya Allah, jangan tengok orang yang mahu melihat, bayar pun tak apa. Ni tak berbayar ni tak laku. Tak ada, kau ingat. Kecuali orang yang datang tu dengan hati, dia nampaklah kelebihan berilmu, nampaklah hikmah berilmu. Itu sebab kita kena cari ilmu, sebab mencari urusan itu daripada jihad untuk ilmu. Jihad ini masalah jihad ni kan, kalau jihad berperang sebenarnya berlaku di Palestin dan negara gugur di sana syahid. Kita pun berjuang untuk ilmu ni satu jihad. Mesti ada dalam perasaan diri kita perasaan jihad. Apa nama jihad tuan-tuan ni? Tuan-tuan jihad itu perangnya. Jihad untuk ilmu, jihad tegakkan ekonomi Islam. Ni, kalau kita dapat berjihad di medan perang di mana, di Gaza, tak apa kita mahu. Jihad kita bagaimana? Jihad dalam bermulia berdoakan. Jihad kita tegakkan hukum akal dalam ekonomi, boykot semua barang-barang Yahudi dan Israel. Inilah dia beli lagi barang-barang daripada produk Yahudi. Bersatulah, nak berjuang, tahanlah, sabar sikit. Jangan lagi beli-beli produk itu. Ini Milo dia beli, Wasil dia beli, Donald lagi, lengang sikit kan. Tuan-tuan, nak serat jelas. Kalau di Palestin tu, di mana tu? Di sisi sana. Ya Allah, McDonald sesaja. Kan mesti dijajah oleh Israel. Sekarang pun Thomas, mana negara pun ada. Betul lah dia franchise sebagai KFC itu. Tapi dia guna logo dia, lambang dia, guna resmi, kita ada saham masuk sana. Berapa persen tak tahu. So tabung dia, tabung tu yang dia beli nanti Israel menggunakan untuk beli senjata bunuh orang Islam balik. Sekarang mau bunuhkan orang Islam, anak-anak berbunuh, semua kena. Kata-kata, itu jihad, tegakkan ekonomi Islam. Susahlah sikit. Dah penuntut ilmu ni, paling utama ilmu. Di seorang masjid ada je kuliah, pergi. Kita pergi tu dengan basikal jauh-jauh kaki jihad. Takdir kita meninggal,
mati syahid kalau betul ilmu. Daripada kita di rumah tengok handphone, tu mana ni apa nama, isteri-isteri kita di rumah buat apa sekarang tanya. Tuan Haji buat apa? Buat apa? Ada kuliah juga ke? Ada mana? Tak apalah, tengok handphone. Terus saya cakap lah isteri saya pun begitu. Tapi mungkinlah dia ada ilmu, tak apa. Yang tadi ilmu kesian, kita tanggungjawab tu akan didakwa di akhirat nanti. Masalahnya kalau dia tak udur, bawa dia kat sini, bawa anak-anak dia. Tapi syarat aurat jaga. Habis dulu siap-siap di rumah. Ya, pergi seorang-seorang. Oh, kat belakang tu. Lepas tu kat belakang tu kalau wanita, kalau boleh jangan tutup, nanti kita ceramah di sana pun ceramah. Tak boleh, saya buka. Bagaimana? Tak boleh kita wajibkan wanita-wanita kita ni join sekali dengan lelaki bila ada program ilmu. Ini bagaimana? Raya, yang lain, obat, ramai dah datang. Ilmu tu penting. Bawa tuan-tuan. Bila dia tahu, kita tahu sedang tak ada tanggungjawab lagi dah. Jadi balik nanti pas bagi tahu. Tadi Ustaz bilang kata dia betul. Dia mesti tahu tu. Dia tak tahu apa. Tanggungjawab kita. Lainlah dia dah alim, dah ada ilmu, dah asas. Kita dulu kahwin bukanlah sama-sama ilmu. Kadang-kadang kita minta ilmu, dia tak ada ilmu. Kita tahu sikit dia pergi kuliah-kuliah sebagainya. Isteri kita tinggal, kita syok pergi surau, balik surau, kita rumah isteri kita lihat. Jangan tuan-tuan. Itu jadi yang akan kita tamu polis tu. Tamu polis ni bankruptcy di dunia ni tak boleh. So apa sebagai pendapatan dan rampas. Akhir jalan kaki naik bas pun tak boleh. Tamu polis bankruptcy. Di Malaysia boleh lagi naik bas kalau bas. Kalau di Amerika tu kita naik bas pun tak boleh. Habis semua. Bukan waktu itu kan, habis pahala. Selama kita beribadah, balik pergi surau, masjid, mereka baca Quran, isteri kita abaikan, anak-anak kita abaikan, dia akan tuntut kita di akhirat satu benda aja tarik pahala lama-lama masuk neraka. Nauzubillah. Itu kita. Ada hadis kita terima, tentang polis. Siapa polis itulah. Orang yang beramal untuk banyak pahala, di akhirat nanti kosong, bahkan habis dah pahala, ambil dia dosa. Isteri anak-anak kita tu bagi kat dia. Dia kena neraka lah, tak ada tempat. Nauzubillah. Baik, kita teruskan. Bagaimana hatinya sampai kiamat sudah. Dengan contoh seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan orang-orang yang kecintaannya, orang bercintaan pada Allah Taala dengan firman-Nya. Ini orang yang bercinta, orang yang bercintaan pada jalan Allah. Wajidul fi sudurihim hajah mimma utuhu wa yusiruna ala anfusihim. Mereka tiada menyimpan keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Ini orang yang sudah ada perasaan cinta, dia menyayangi orang lain, seorang lain saudaranya, sahabatnya lebih dari diri. Apa-apa utamakan kawan dulu, saudara dulu. Ini kemudian last sekali baru diri dia. Ini kita cari sahabat saudara kita gitu. Orang Islam sesama Islam ni yang beriman semua begitu keadaannya. Biarlah dia susah, yang kawan lain tak susah. Itu bukan ada kaitan sebagai mak bapak, adik-beradik, keluarga. Ini diikat dengan tali akidah, persaudaraan atau persahabatan. Ya. Dia kena mengutamakan saudaranya, sahabatnya lebih dahulu daripada diri sendiri. Lupa nak pasang. Apa tadi?
Okey, kalau sekiranya dia berhubungan ikatan ini ditambah dengan ikatan tadi kekeluargaan seperti dua ibu bapa, adik-beradik atau keluarga, lagi-lagi lah lebih dia mengutamakan keluarga ni lebih dahulu. Contohnya anak, dia akan mengutamakan ibu ayahnya dulu daripada diri sendiri. Lama kecil kita dulu ingat kita besar, ibu ayah lah yang mengutamakan anak. Sehingga ibu dan ayah atau ibu ya bersusah payah membesar dan mendidik kita sehingga kita dewasa. Bila anak menyadari demikian, dia dah membesar, punya kerja, punya jawatan, kita menjadi kewajipan mengutamakan ibu ayah kita dahulu daripadanya. Ini anak yang soleh-soleh, yang kenal jasa, yang karena demikian itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat dan hukum, bukan adat. Bukan adat. Yang adat tu begini. Mak ayah kontrol pendapatan anak. Itu sajalah. Setengah bangsa tu ada adat dia. Isteri kontrol dan gaji suami dia. Bulan-bulan gaji bagi isteri. Isteri yang manage, yang atur. Oh, pendapatan itu adat. Setengah adat begitu. Itu tak termasuk dalam syariat Islam. Adat tu agak bercanggah sikit kan. Bila bercakap, dia tidak tadi dengan syariat Islam, tak boleh diamalkan. Saya ulang balik. Begitu juga dalam kekeluargaan adik-beradik, sepupu ke apa-apa pakcik-pakcik kan. Bagi orang yang diikat dengan tali persaudaraan, tali iman dan diikat dengan tali kekeluargaan lagi, maka dia boleh mengutamakan saudaranya. Masing-masing. Yang abang adik dahulukan Rasulullah. Aku dulu. Belum dalam mendahulukan orang lain dari dirinya. Daripada diri sendiri. Last kali baru diri. Kalau cari suasana begini, tak ada lagi dah. Bayangkan lagi suasana yang begitu tidak berlaku lagi. Kalau ada pun segelintir itu di zaman keagungan Islam. Yang dikatakan orang beriman itu bersaudara seperti satu jasad. Kan sama rasa, sama faham, sama tujuan. Kau adalah aku adalah kau. Duit aku di kau, duit kau di aku. Bagi-bagi lah. Kita sama-sama saja. Soal pendapatan sama-sama kongsi. Semua kongsi hidup. Oh hebat. Susah sama susah, sedang sama sedang. Yang tak boleh kongsi itu apa? Ada yang tak boleh kongsi. Yang lain-lain semua boleh kongsi. Isteri tak boleh kongsi. Betul? Suami boleh kongsi. Betul? Suami boleh kongsi. Apa dia? Isteri tak boleh kongsi. Sebab tu kita tak boleh tayang isteri kita. Tayang aurat dia, tayang ini perkenal ini anak gadis saya, tak boleh. Tak boleh, kita share. Tak boleh sampai tengok, melainkan yang mahram dia. Tak boleh share. Segi aurat, segi apa. Suami boleh kongsi. Dia boleh kongsi suami. Tuan-tuan dia nak rasa ke? Kongsi suami. Kongsi isteri. Orang mana rasa nak. Kita ini dikongsi oleh 4 orang. Saya 2 baru. Saya tak mampu lah lebih dari itu. Tuan-tuan. Imam pun dia lagi boleh insyaAllah. Naik dah 40 ke atas boleh dah melelong. Tuan lagi? 2, 1 ya. Okey, seterusnya dah hilang dah.
Jika ada keinginan dalam hati, tentulah ada iri hati. Tentulah ada iri hati dan perasaan dengki. Jika ada keinginan di dalam hati, tentulah ada iri hati dan perasaan dengki. Ini umumnya. Termasuk dalam arti kata keunggulan lagi, jangan sampai keadaan berubah dalam perhubungan dengan sahabatnya, andai kata ia dapat pangkat atau luas pengaruhnya ataupun tinggi kedudukannya. Meninggikan diri di atas rakan-rakan kerana sebab-sebab tertentu tidak sadid tiada sifat yang tercela. Lihatlah apa yang penyair maksud dalam hal ini. Memang manusia ini, antara manusia ini asal sejarahnya begitulah. Ada perasaan dengki mendengki. Tengoklah anak Adam sendiri, Khabil dan Khabil, dengki memiliki adik yang cantik. Si abang nak kedua, si adik pun dah ada. Bergaduh, akhirnya terjadi pembunuhan. Gara-gara dengki, gara-gara tak puas hati. Datang agama Islam, datang agama Allah, Nabi dan Rasul dulu agama yang sama, ialah agama Islam, iaitu punya akidah yang sama dan apa ni akhlak yang sama. Cuma syariat yang berbeza-beza sikit. Apalagi bahawa Nabi SAW tentang 3 basic yang paling unggul, tidak hanya syariah dan akhlak, yang mana mengungguli semua ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul dahulu, tapi agama yang sama, yang Islam, dari aspek akidah, usul din. Okey, tuan-tuan. Jadi normal lah kalau manusia itu ada sadiki semua dengan rumah ni. Ya, kita nak jadi antara nak jadikan manusia ini abnormal yang positif, bukan negatif. Abnormal yang positif, bukan negatif. Surah Muhammad, benda yang tak pernah terjadi, tapi ini yang menjadi tuntutan syariat, tuntutan Allah, syariat Allah dan Rasulullah tentang ukhuwah Islamiah di kalangan umat Islam yang beriman. Mengapa dikelaskan beriman dengan berislam? Hanya beriman yang boleh buat, yang berislam belum tentu tak melaksanakannya. So disebut innamal mu'minun, Allah sebut nama muslimun. Kalau innamal muslimun, rakyat Islam di dunia ini semua bersaudara, tak bersengketa, berbakar, berbakar saya. Tapi apa jadi? Realitinya percakapan, krisis. Satu bangsa, satu parti pun bocah. Jadi itu orang yang beriman. Siapa yang beriman? Itulah kita ke arah itu. Orang yang beriman saja yang memiliki perasaan ukhuwah Islamiyah dalam segalanya. Bila dia ada perasaan kasih sayang, perasaan ukhuwah, ya, dia akan jaga, sama-sama menjaga, jaga tutur kata, jaga tingkah laku, jaga hati, jaga semua, saling jaga menjaga. Awas mengawas. Masing-masing peranan memelihara lidah masing-masing, memelihara tingkah laku masing-masing. Akhirnya semuanya sepakat. Saling ambil perhatian, saling ambil berat satu sama lain. Itulah kehidupan orang mukmin dulunya. Sehingga masalah dunia ini tidak lagi masalah. Masalah keuangan, masalah kehidupan harian tak ada masalah. Sebab mereka ini bersatu hati, berpadu dalam semua hal. Ekoran daripada kuatnya perasaan akidah yang kuat, syariat dan akhlak yang kuat, itulah tertusnya satu jalinan yang begitu kuat sehingga musuh tak dapat mengalahkan orang Islam yang begini. Itu kan rusaklah. Sudahlah kita sedikit yang beriman, tapi itu konsepnya bila benar-benar beriman, kumpulan yang sedikit ni, bila Allah maknanya tetap Allah bantu walaupun kita sedikit, tak ramai. Berbandingnya ramai belum tentu lagi. Sebenarnya jangan berhujah
usahakan berujar ramai daripada sedikit. Jangan kau mengambil hujah dalil berpeganglah pada yang ramai daripada sedikit tak guna. Tak, salah tu. Yang Allah dan Rasul terakui di kalangan umat manusia ini sedikit. Yang bersyukur pun sedikit. Wa qalilan ma tashkurun. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit. Innamal mu'minun sedikit berbanding muslimun banyak ramai. Kan sedikit jumlahnya. Begitu juga apa tadi, Allah menurunkan inayah bantuannya golongan yang sedikit. Tengok sejarah Islam, peperangan pertama, kedua, ketiga, di segi bilangan tentera Islam berapa ramai? Sedikit. Israel kononnya nak musnahkan Gaza, target dia 4 hari. Itu dia termalu. Sekarang dah hampir bulan dia tengok masih 4 hari kita target. Ya. Satu dia termalu dengan dunia. Dia tak habiskan tu lah. Ada orang-orang keadaan macam nak Palestin tu kan, mereka berjuang betul-betul ke jalan Allah ni, ke amal satu khasam. Mereka ni kalau tak tahu macam mana kedudukan pribadi dia, right? Itu yang Allah turunkan inayah dan bantuan. Begitu kita ambil iktibar sejarah Islam dahulu, zaman perang pertama, kedua, seterusnya. Golongan sedikit berbandingan musuh begitu ramai, di peralatan tenteranya, kecanggihannya hebat lebih. Tapi Allah tetap membantu yang sedikit yang menjadi pihak yang benar. Kan? Bacalah Quran, ingat sikit dia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Orang yang sedikit akan mengalah kumpulan yang ramai dengan izin Allah Ta'ala. Apalah ramai kalau tak bersatu, apalah ramai kalau tidak bersatu hati, tidak berjiwa yang sama, perasaan yang sama, tak ada arti, tak ada nilai. Sebab itulah sedikit menjadi orang. Sebab itulah dalam berbincang, dalam bermusyawarah, dalam memutuskan untuk suara ramai, pastikan yang ramai-ramai ini memenuhi syarat ke tidak. Kita penting suara mereka ini yang boleh macam mana, boleh mencalon, boleh menyokong. Ada syarat. Ini calon okey, tapi menyokongnya tak nak. Semua boleh sokong. Masa tu mulalah berlakunya penipuan, pemasukan, macam-macam. Akhirnya apa jadi? Kepimpinan tak dapat keberkatan dari Allah. Sebab berlaku perkara yang tidak diingini dalam pemilihan pemimpin ke, dalam pemilihan apa-apa pun. Dia kena orang yang menyokong, itu yang cukup syarat, yang ada layakan, baru boleh. Itu. Okey tuan-tuan, itulah namanya keunggulan, arti keunggulan. Jadi sekarang kalau umum orang Islam di dunia belum unggul lagi, kan? Boleh kita akui belum unggul. Ke arah mengunggulkan semula. Bila tu takkan kita tunggu Imam Mahdi main kita. Kita tak buat apa-apa, jangan buat sesuatu. Bersama-sama kita mengungguli balik umat Islam ini buat kalian seterusnya. Supaya bila kita berusaha buat lakukan aktiviti, nanti kumpulan dijemput kita bersama-sama dengan yang ditunggu-tunggu ini. Kalau kita buat apa-apa, mungkin silap-silap kita terkeluar daripada barisan itu. Itu tuan-tuan. Jadi tetap kita sambung dengan kali insya-Allah perkara yang sama juga pada sisi yang akan datang. Wallahu a'lam.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا يا الله، يا الله بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما. اللهم اغفر لنا خروجنا الإيمان والحق بالإسلام وعلى المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان زمان ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.